Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid. Okey, murid-murid. Kita berjumpa lagi untuk kelas hari ini. Jadi, murid-murid ingat lagi tak tajuk yang cikgu terangkan dalam kelas kita yang lepas? Okey, dalam kelas yang lepas, cikgu dah terangkan mengenai pengasasan Kesultanan Johor Riau. Murid-murid ingat lagi tak kronologi pengasasan Kesultanan Johor Riau macam mana? Okey, kalau tak ingat, sama-sama kita imbas kembali. Jadi, Kesultanan Johor Riau ni diasaskan oleh siapa? Ia diasaskan oleh Raja Ali, yang mana beliau menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah. Yang pertama, pusat pemerintahan adalah di Kota Karapekan Tua. Lepas tu berpindah kepada pusat pemerintahan Kota Sayong, Sayong Pinang. Kerana apa? Kerana Kota Kara dekat Pekan Tua tu telah diserang dan dimusnahkan oleh Portugis. Dan lepas tu berpindah lagi ke pusat pemerintahan Kota Batu, Johor Lama. Yang mana dekat Kota Batu Johor Lama ni kawasan ni lebih strategik daripada Kota Sayong. Jadi macam itulah kronologi pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey, jadi untuk kelas hari ini cikgu akan terangkan pasal apa pula? Okey, kalau nampak pada skrin cikgu adalah untuk hari ini cikgu akan terangkan mengenai cabaran ke arah kegemilangan. Jadi, Kesultanan Johor Riau ni menghadapi pelbagai cabaran untuk mempertahankan kedaulatan dia. Okay, antara cabaran tersebut termasuklah persaingan Johor Aceh Portugis ataupun perang tiga segi yang mana Johor, Aceh dan juga Portugis terlibat. Lepas tu perang Johor Jambi, konflik antara pembesar dan juga ancaman daripada Raja Kecil. Okey, jadi cikgu akan terang satu persatu. Kalau murid-murid rujuk buku teks, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 100 dan juga 101. Okey, ni macam yang cikgu tunjukkan dekat skrin cikgu ni adalah buku teks. Okey, cikgu akan rujuk kedua-duanya, notes ni dan juga buku teks. Okey. Jadi, cabaran ke arah kegemilangan Kesultanan Johor Riau ni terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama tadi adalah Johor, persaingan antara Johor Aceh Portugis, perang Johor Jambi, konflik antara pembesar dan juga ancaman Raja Kecil. Okay, kita pergi kepada yang pertama, iaitu yang pertama adalah persaingan antara Johor, Aceh dan juga Portugis. Okey. Yang mana peperangan antara tiga kuasa ini adalah untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka. Yang mana peperangan itu juga dikenali sebagai Perang Tiga Segi ataupun Perang 100 Tahun. Jadi peperangan itu berakhir apabila Johor memberikan bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan Portugis dan menguasai Melaka pada tahun 1641. Dan Aceh pula mengalami kemerosotan selepas kemangkatan Sultan Iskandar Thani. Okey, jadi macam cikgu cakap tadi, dia persaingan antara tiga kuasa, iaitu yang pertama antara Johor sendiri, Aceh dan juga Portugis. Jadi apa yang Johor buat untuk kalahkan Portugis adalah Johor ni memberikan bantuan kepada Belanda yang pada ketika itu sama-sama untuk mengalahkan Portugis. Dan untuk mengalahkan Aceh, Aceh sendiri yang mengalami kemerosotan selepas kemangkatan Sultan Iskandar Thani. Dan Johor, dan disitulah terhentinya persaingan antara Johor, Aceh dan juga Portugis. Jadi Portugis menyerang Johor kerana adanya, boleh rujuk pada buku teks. Portugis menyerang Johor kerana adanya Pakatan Johor dan Aceh. Kalau lihat di sini, ini adalah Johor
Dan Johor menyerang Portugis dekat Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis. Okay, Aceh juga menyerang Johor. Aceh menyerang Johor kerana perdagangan Aceh yang tergugat. Okay, Johor serang Portugis kerana nak rampas balik Melaka. Dan Aceh juga serang Portugis. Aceh serang Portugis kat Melaka kerana Portugis hendak menguasai perdagangan Aceh. Okay, jadinya Aceh serang Johor dan Portugis. Johor serang Portugis. Jadi Portugis serang Johor kerana adanya pakatan antara Johor dan Aceh. Okay, itu adalah yang pertama ataupun faktor cabaran ke arah kegemilangan Kesultanan Johor yang pertama iaitu persaingan Johor, Aceh dan Portugis. Okay, yang kedua adalah Perang Johor Jambi. Baiklah, Perang Johor Jambi ini adalah terjadi kerana Johor ingin menuntut wilayah tungkal daripada kerajaan Jambi. Okey, krisis dan peperangan itu berlaku daripada tahun 1659 hingga 1679. Jadi Johor ni serang Jambi pada bulan Jun 1679. Lepas tu Jambi tewas dan tunduk di bawah kuasa Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Okey, jadi itu adalah faktor yang kedua, Perang Johor Jambi. Okey, kesimpulannya untuk Perang Johor Jambi, Jambi tewas dan tunduk dekat bawah Kesultanan Johor Riau. Okey. Jadi faktor yang ketiga adalah cabaran ke arah kegemilangan iaitu konflik daripada pembesar sendiri. Okey, konflik antara pembesar itu berlaku antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksmana Tun Abdul Jamil. Kerana apa? Kerana untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Jadi Bendahara Tun Habib Abdul Jamil ni bergaduhlah dengan Laksmana Tun Abdul Jamil ni untuk apa? Untuk diorang ni berebut nak kuasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Okay, tapi persaingan tu berakhir dengan pengunduran Laksmana Tun Abdul Jamil ke Terengganu. Jadi diorang berdua ni dah gaduh, Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksmana Tun Abdul Jamil gaduh. Lepas tu persaingan tu berakhir sebab apa? Laksmana Tun Abdul Jamil tu cakap dekat Tun Abdul Habib tak apalah. Dia berundur ke Melaka. Jadi persaingan pun berakhir. Jadi keturunan bendahara kembali berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan Johor Riau. Tun Habib tu meninggal dunia dan dikenali dengan gelaran Bendahara Padang Saujana. Dan jawatan bendahari digantikan oleh anaknya iaitu Tun Abdul Jamil. Okay, kalau lihat buku teks, ada gambar pada muka surat 101. Ini adalah makam Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Jadi, faktor cabaran ke arah kegemilangan yang ketiga tadi adalah faktor pembesar yang mana dia ada konflik antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksmana, pergaduhan antara Bendahara dengan Laksmana. Jadi Bendahara dengan Laksmana sama-sama bergaduh untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Tapi disebabkan Laksmana Tun Abdul Jamil ni mengalah, lepas tu dia berundur ke Terengganu. Jadi Bendahara Tun Habib Abdul Majid menguasai pemerintahan. Lepas Bendahara Tun Habib Abdul Majid menguasai pemerintahan, keturunan bendahara ni kembali berpengaruh lah. Sebab bendahara tadi dah menguasai pemerintahan. Jadi sebab itulah bendahara kembali berpengaruh. Okey. Jadi, faktor yang terakhir adalah ancaman daripada Raja Kecil. Okay, jadi kenapa Raja Kecil ni menyerang Johor agak-agak? Jadi, Raja Kecil ni menyerang Johor pada tahun 1718. Kerana apa? Kerana dia nak tuntut tahta kerajaan Johor. Raja Kecil ni dakwa dirinya adalah sebagai puteri Sultan Mahmud Shah I ataupun yang dikenali Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Dan isytiharkan diri dia sebagai Sultan Johor dengan menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Okay. Lepas tu Raja Sulaiman yang merupakan putera kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah, mana Raja Sulaiman ni putera kepada Raja Kecil, meminta bantuan
Maafkan cikgu. Jadi Raja Sulaiman ni yang merupakan putera kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara untuk mengusir Raja Kecil. Okay, jadi Raja Kecil tu dapat dikalahkan pada 4 Oktober 1722. Jadi Raja Sulaiman ni ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Manakala Daing Merewah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda ataupun Yang Tuan Muda Bugis yang pertama dekat Johor. Okey, jadi faktor yang keempat ini adalah ancaman daripada Raja Kecil. Yang mana Raja Kecil ni dia dakwa diri dia adalah sebagai putera kepada Sultan Mahmud Shah ataupun pemerintah Melaka pada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi baginda ni mengisytiharkanlah diri dia sebagai Sultan dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Okey. Raja Sulaiman ni pula yang mana merupakan putera kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV yang merupakan keturunan Raja Ali telah meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara untuk mengusir Raja Kecil. Jadi Raja Kecil ni telah dapat dikalahkan pada 4 Oktober 1722 dan Raja Sulaiman pula ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Okey. Jadi itu sahaja untuk faktor-faktor cabaran ke arah kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Jadi cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor ni tidak menggugat kewibawaan pemerintah dan juga kedaulatan Johor. Macam terlihat tadi, faktor yang pertama, persaingan Johor Aceh Portugis. Okey, Johor dapat lawan ataupun Johor dapat menang antara persaingan Johor Aceh Portugis tu. Lepas tu yang kedua, perang Johor Jambi. Okey, Johor pun dapat menang dan Jambi tewas. Yang ketiga, konflik pembesar. Konflik itu dapat diselesaikan dengan pengunduran Laksamana Tun Abdul Jalil. Dan yang terakhir adalah ancaman Raja Kecil dan Sultan ataupun Raja Sulaiman dapat mengalahkan Raja Kecil. Lihat bahawa cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau tu tidak menggugat sama sekali kewibawaan pemerintah dan juga kedaulatan Johor. Jadi kecekalan dan kebijaksanaan para pemerintah ni menghadapi cabaran itu telah membawa Kesultanan Johor Riau ke arah kegemilangan. Jadi kita wajar untuk mencontohi semangat juang yang tinggi dan juga mampu menghadapi segala cabaran demi mencapai kejayaan dan kecemerlangan pada masa hadapan. Okey, jadi itu sahaja untuk faktor-faktor cabaran ke arah kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Dan sila jawab untuk murid-murid kelas cikgu, sila jawab latihan yang cikgu berikan. Okey, untuk kelas yang seterusnya, sila baca dahulu muka surat 102 dan 103 iaitu mengenai strategi menghadapi cabaran. Strategi-strategi Kesultanan Johor Riau untuk menghadapi cabaran-cabaran yang datang. Okey, sekian itu sahaja daripada cikgu. Kekal duduk di rumah, kekal sihat, jaga diri, jaga kesihatan. Dan itu sahaja. Sekian, terima kasih.